Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan apa khabar semua? Berjumpa lagi dengan cikgu, iaitu Cikgu Nik. Baik, apa khabar semua pelajar yang ada yang SPM yang masuk tahun ni dia akan menghadapi SPM, dan ada calon pelajar dipanggil yang bulan 4 nanti kan. Dia nak ambil sidang yang kedua, yang tak dapat, yang nak exam yang pada bulan 3 hari tu kan. Baik, apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat. Baik, jadi hari ini cikgu nak pergi kepada berkenaan dengan biologi tingkatan 5, iaitu tajuk yang kedua. Dan semua orang tahu tingkatan 5 ni antara silibus yang baru KCSM ni dia agak tough disebabkan tajuk 1 sampai tajuk 8 dicerita sampai berkenaan dengan tumbuhan. Semua bercerita dengan tumbuhan. Baik, tanpa membuang masa hari ini, cikgu akan ajar kamu macam mana dipanggil mekanisme pembukaan dan penutupan stoma. Baik, jadi ni adalah sangat penting bila kata mekanisme, macam mana stoma ni dia buka dan macam mana stoma ni dia tutup. Baik, sebelum cikgu terangkan macam mana dia punya mekanisme dia, baik, ingat stoma adalah satu dipanggil bukaan. Dia macam bukaan, macam pintu kan. Boleh buka, dia boleh tutup. Dia ada mekanisme, dia boleh nak buka, nak tutup. Dan kita tahu, yang kita belajar, stoma ni, dia ada juga pada di atas daun, taburan dia ada di atas daun dan di bawah daun. Yang paling banyak adalah di bawah daun, taburan stoma. Dia kalau dipanggil, kalau stomata tu dipanggil plural dia. Kalau stoma ni kita panggil yang dipanggil singular dia lah. Baik, jadi tumbuhan ni dia perlu buka stoma ni. Salah satu penting stoma ni untuk pertukaran gas. Kita tahu tumbuhan menjalankan proses dipanggil respirasi. Semua benda hidup, tak kisah tumbuhan, haiwan, manusia menjalankan dipanggil respirasi. Tumbuhan memerlukan oksigen dan dalam masa yang sama juga tumbuhan menjalankan proses fotosintesis. Jadi sangat penting dipanggil bukaan stoma ni untuk pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida dengan oksigen. Baik. Jadi term-term dia kamu kena tahu. Dia punya dalam biologi ni dia akan ada dipanggil istilah-istilah dia. Stoma dalam keadaan dipanggil segah, dalam keadaan dipanggil flaccid. Dia ada istilah dia kan. Nanti kita akan tengok. Baik. Jadi yang pertama, ingat, dalam mekanisme untuk silibus KSSM, kita nak tahu mekanisme dipanggil pembukaan. Kalau kamu tengok kat sini, ni bukaan stoma, cikgu pecahkan kepada buka dan tutup. Tutup ni cikgu tak buat kenapa cikgu akan terangkan. Baik. Dan pembukaan stoma ni boleh kita pecahkan kepada dua bahagian. Iaitu yang pertama, sel pengawal. Baik, sebelum cikgu terangkan, cikgu terlupa nak bagi tahu kamu, stoma ni bukaan dia dikawal oleh satu pasang dipanggil sel pengawal. Satu pasang dipanggil sel pengawal. Dikawal. Bila kata sel pengawal ni, tugas dia sel pengawal. Macam orang kata guard kan. Kamu nak pergi sekolah, kalau guard tak benarkan, kamu tak boleh masuk lah. Kalau guard benarkan, dia akan bagi masuk. Baik. Jadi, yang pertama dia, bukaan stoma ni dikawal oleh sepasang, dipanggil sel pengawal. Baik. Bermula dengan dipanggil sel pengawal tu, dia akan mengambil kalium ion. Cikgu tulis K plus ni maksudnya kalium ion. Sel pengawal mengambil kalium ion. Baik. Jadi macam cikgu terangkan, sel pengawal ni, sel pengawal, stoma ni ada kat bawah. Jadi kebanyakan taburan dia ada kat bawah. Baik, tengok poin dia. Kalium ion masuk ke dalam sel pengawal.
Apa-apa kamu nak cerita tentang pembukaan, ingat, dipanggil kalium ion. Satu lagi yang kedua ni, kepekatan sukrosa. Ingat dua benda ni, insya-Allah kamu boleh terangkan. Jadi kalium ion, pertama kalium ion masuk ke dalam sel pengawal. Kalium ion, sel pengawal ni, di sebelah sel pengawal tu dia ada sel epidermis. Dia ada sel epidermis. Dan daripada sel epidermis, ion kalium mula masuk. Cikgu terang kat sini. Nampak gambar kat sini? Yang warna yang bintik merah ni merujuk kepada ion kalium lah. Cikgu letak kat sini kan. Dipanggil ion kalium. Baik. Bermula pada ion kalium, dia akan masuk. Dia akan masuk ke dalam sel pengawal. Dia akan merentas masuk. Baik, dia akan merasa masuk. Jadi, bila ion kalium masuk ke dalam sel pengawal, menyebabkan dalam sel pengawal ni, keupayaan dalam sel tu meningkat. Ataupun dengan kata lain, dalam sel pengawal tu dia menjadi hypertonik. Istilah ni kamu pernah belajar masa tingkatan 4. Hypertonik, hypotonik. Kamu pernah belajar kan? Bila ingat kata hypertonik, zat dia punya ion kalium ni banyak sangat maksudnya. Daripada luar, okey, anggaplah dekat sebelah sel ni dipanggil sel pengawal yang cikgu nampak ni, yang warna hijau ni dipanggil sel pengawal lah. Ni sekarang ni dalam keadaan tutup. Nampak ni dalam keadaan tutup. Yang warna hijau tu sel pengawal. Ion kalium masuk ke dalam sel pengawal, menyebabkan dalam sel pengawal tu menjadi hypertonik ataupun keupayaan dalam sel tu meningkat. Cakap je macam tu. Dalam masa yang sama, bila dalam keadaan dekat sel pengawal dia menjadi hypertonik, dalam masa yang sama keupayaan air akan menurun. Nampak ni? Keupayaan air dalam sel menurun. Kenapa menurun, cikgu? Yalah, ion kalium tu masuk dalam sel pengawal. Jadi dalam sel pengawalnya, dia punya kepekatan air tu rendah. Disebabkan ion kalium tu masuk. Baik. Apa jadi bila dalam keadaan dalam hypertonik, iaitu ion kalium tu banyak, kepekatan air tu rendah, dalam masa yang sama, air dari sel epidermis meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Baik, bila cerita tentang osmosis, tak ada benda lain. Kena set dalam kepala kamu, pergerakan air. Kita tahu, osmosis ni pergerakan air dari keupayaan tinggi kepada keupayaan rendah. Ingat, sekarang ni dalam sel pengawal ni keupayaan air rendah, dalam keadaan hypertonik, dalam keadaan ion kalium tu banyak. Jadi dalam masa yang sama, air yang berada dekat luar dia mula masuk merentas masuk ke dalam sel pengawal. Kenapa? Disebabkan dalam tu hypertonik, keupayaan air rendah. Dia masuk secara osmosis. Ingat yang warna biru ni cikgu letak, dipanggil molekul air lah. Molekul air. Baik. Jadi molekul air tu dia akan mula masuk. Mula masuk ke dalam sel pengawal. Jadi bila air mula masuk ke dalam sel pengawal, akan berlakulah ni. Kamu ingat gunakan term dia. Sel pengawal dia akan jadi segah. Air masuk. Dia akan masuk ke dalam sel pengawal. Menyebabkan dalam sel pengawal tu dia menjadi dalam keadaan dipanggil segah. Segah. Bila kata segah, iaitu yang mana dipanggil dalam keadaan sel pengawal tu air tu masuk. Dalam sel pengawal tu banyak dia punya air. Menyebabkan berlaku perubahan pada bentuk dipanggil sel pengawal. Dia akan jadi lengkung keluar. Dia macam orang kata balon kan? Macam orang kata macam kamu ambil pensel. Okey, dia banyak-banyak dia akan jadi lengkung.
Cikgu nak ambil pesen tak boleh nak patahkan ni kan, nak bengkokkan dia kan. Dia seolah macam tu. Air masuk, dia macam ni, air masuk, dia akan menolak, dia akan melengkung keluar ni. Dia akan melengkung keluar ni. Sebab air masuk, nampak ni, dia akan ditolak keluar ni. Ditolak keluar. Jadi menyebabkan stoma dia akan terbuka, ialah disebabkan dia akan melengkung keluar. Dia akan melengkung keluar. Melengkung keluar. Dia akan melengkung keluar. Jadi adanya dia panggil bukaan stoma. Stoma tu terbuka disebabkan ion dipanggil air tu masuk. Baik, cikgu ulang sekali lagi. Untuk kefahaman kamu. Dia bermula dengan ion kalium. Ion kalium mula masuk ke dalam sel pengawal, dan dalam sel pengawal keupayaan sel meningkat, dan dalam masa yang sama dalam sel ni menjadi hipertonik, yang mana keupayaan air dalam sel pengawal tu rendah. Jadi molekul air daripada sel epidermis mula merentas masuk secara osmosis ke dalam sel pengawal. Jadi bila dia merentas masuk, ingat, osmosisnya keupayaan tinggi kepada keupayaan rendah. Dekat luar tu dia tinggi, dekat dalam tu dia rendah. Dia akan merentas masuk. Bila air masuk, berlaku perubahan kepada bentuk sel pengawal. Dia akan melengkung keluar. Bila dia melengkung keluar sel pengawal tu, maksudnya dia akan menghasilkan bukaan stoma. Nampak ni? Ni stoma tu terbuka. Jadi bila kata stoma terbuka, pertukaran gas boleh berlaku. Simple kan? Simple je. Ingat ion kalium. Dipanggil ion kalium, dia masuk ke dalam tu. Dia akan berubah, dipanggil bentuk. Poin dekat sini, kamu kena cakap sel pengawal tu segah, lengkuk keluar, dan kamu gunakan term dia ni. Ni antara term-term dipanggil lah. Keupayaan air dalam sel menurun. Ni. Air meresap masuk ke dalam sel dipanggil pengawal tu secara osmosis. Baik. Itu tentang dipanggil sel pengawal lah. Ada rambut pula. Baik. Kepekatan sukrosa pula yang nombor 2. Kepekatan sukrosa. Baik. Bila kata sukrosa, set dalam kepala kamu ni, dia punya dipanggil makanan. Baik. Jom. Baik, kita sambung kepada mekanisme pembukaan dan penutupan stoma. Baik, kita pergi yang sama tadi yang nombor 2 kan. Baik, kita dah habis dah tentang iaitu bukaan stoma. Yang pertama, sel pengawal dia mengambil ion kalium. Baik. Yang kedua, macam mana dia punya sel pengawal ni dia akan buka. Okey, stoma tu terbuka bergantung kepada kepekatan sukrosa. Baik. Bila cerita pasal sukrosa, ingat, set dalam kepala kamu, sukrosa ni adalah makanan yang dihasilkan oleh dipanggil tumbuhan. Tumbuhan menjalankan fotosintesis. Maksudnya dia menghasilkan sukrosa. Ingat dalam kepala kamu bahawa dipanggil kloroplas kan, atau dipanggil klorofil kan. Jadi dekat dalam tumbuhan ni ada 3 tempat yang menjalankan dipanggil fotosintesis yang kamu belajar. Yang pertama, sel mesofit palisad. Dia dekat daun, bahagian kutikel, epidermis, bawah tu sikit, sel mesofit palisad. Dia tersusun rapat. Yang kedua, menjalankan tempat yang menjalankan fotosintesis, dia panggil sel mesofit berspan. Sebab dah bawah tu sikit, dia ada macam rongga. Dia ni bab yang kedua ni berkenaan dengan struktur dan fungsi daun. Baik. Yang tu yang kedua. Okey. Dan yang ketiga, sel pengawal, kamu nak tahu sebenarnya dia menjalankan proses fotosintesis. Dalam ni ada kloroplas tu. Kita tahu dekat kloroplas tu adanya dipanggil pigmen yang dipanggil mengandungi klorofil. Dan kita tahu dekat T-lycose tu berlakunya dipanggil tindak balas cahaya. Dekat stroma tu berlakunya tindak balas gelap. Itu nantilah. Nanti di kelas akan datang
Ataupun next session cikgu akan terangkan tindak balas gelap dengan cahaya. Baik. Jadi ingat dipanggil sel pengawal ni dia menjalankan proses fotosintesis. Adanya dipanggil kloroplas tu. Dan pada waktu siang kepekatan sukrosa dia tinggi. Nampak ni? Cahaya, fotosintesis. Ya, sel pengawal ni menjalankan fotosintesis. Ingat, jangan kata sel pengawal ni tak menjalankan. Dia menjalankan 3. Sel mesofit palisat, sel mesofit berspan, sel pengawal. Yang tu. Baik. Cahaya fotosintesis. Ya, pada waktu siang adanya cahaya dan tumbuhan boleh menjalankan fotosintesis. Sel pengawal boleh menjalankan fotosintesis. Dengan kata lain, dalam sel pengawal ni, dia menghasilkan sukrosa disebabkan cahaya ada. Jadi lama kelamaan, kepekatan sukrosa dalam sel pengawal tu dia meningkat. Tinggi, pekat. Nampak ni? Sukrosa tinggi, pekat. Sel pengawal tu dia menjalankan fotosintesis. Dalam masa yang sama, konsep dia macam tadi. Bila sukrosa ditinggi, dalam keadaan sel pengawal tu dia akan jadi hypertonik. Maksudnya, keupayaan air dalam sel pengawal tu dia rendah. Banyaknya sukrosa. Dia konsep dia macam tu. Bila sukrosa ni tinggi, keupayaan sel tu dia akan tinggi. Ataupun dipanggil keupayaan air dalam sel pengawal tu dia akan rendah. Dia ada tinggi satu, rendah satu. Dia tak boleh. Orang kata sama banyak tak. Dia tak. Dia tinggi ataupun rendah. Baik, sambung lagi. Bila sukrosa tinggi, dia ada pekat je. Dalam sel pengawal tu dia menjadi hypertonik. Konsep dia macam tadi juga. Jadi keupayaan air daripada sel epidermis, baik ni. Ni. Sama jadi keupayaan air dalam sel pengawal dia menurun. Kamu kena cakap satu-satu. Sukrosa tinggi, pekat dalam sel pengawal menjadi hypertonik, menyebabkan keupayaan air dalam sel pengawal dia menurun. Jadi air dari sel epidermis, dekat sel pengawal tu di sekitar dia tu ada sel epidermis. Di sekitar dia tu ada sel epidermis. Jadi air daripada sel epidermis mula merentas, dia mula bergerak secara osmosis, meresap masuk ke dalam sel pengawal. Dia masuk secara osmosis. Cikgu, kenapa dia masuk? Disebabkan, ingat konsep osmosis. Daripada keupayaan tinggi air kepada keupayaan rendah. Dalam sel pengawal, keupayaan air dia rendah. Jadi dekat luar tu dia tinggi. Jadi air mula masuk, meresap masuk secara osmosis daripada sel epidermis masuk ke dalam sel pengawal. Dan apa jadi bila air masuk? Konsep dia macam jadi sama. Air masuk ke dalam sel pengawal. Lama kelamaan sel pengawal dia akan jadi segah. Yang mana dalam keadaan air tu banyak, dia masuk dalam sel pengawal, dia jadi segah. Dan berlakunya perubahan pada bentuk sel pengawal tu. Dia berubah bentuk, melengkung keluar. Sama macam atas lengkuk keluar. Dia lengkung keluar. Bila air masuk, dia akan tolak. Dia akan tolak dia punya sel pengawal tu. Dia akan melengkuk keluar. Dia melengkuk keluar. Jadi berlaku dipanggil perubahan pada bentuk dipanggil sel pengawal tu. Menyebabkan stoma terbuka. Yang ni kita cerita pada waktu siang. Kenapa siang? Adanya proses fotosintesis. Baik, cikgu ulang sekali lagi. Cikgu ulang sekali lagi. Penting pada waktu siang tumbuhan menjalankan fotosintesis. Dengan lain, nama tepat lain, sel pengawal tu dia menjalankan fotosintesis. Menyebabkan dia punya sukrosa tu tinggi dalam sel pengawal. Jadi keupayaan air dalam sel pengawal rendah. Air daripada sel epidermis iaitu keupayaan tinggi meresap secara osmosis ke dalam sel pengawal. Dan lama kelamaan sel pengawal tu dia akan jadi keadaan segah. Dan berlaku perubahan pada bentuk dia akan lengkung keluar. Menyebabkan bukaan stoma tu dia akan terbuka. Jadi bolehlah tumbuhan membuat pertukaran gas. Fotosintesis kan.
dia perlukan karbon dioksida, dia membebaskan oksigen. Baik, itu dipanggil mekanisme bukaan, dipanggil stoma. Dia agak senang dua saja. Ion kalium, satu lagi kamu cerita tentang sukrosa. Tentang sukrosa ni, kamu relatekan fotosintesis. Ion kalium, daripada epidermis, dia masuk ke dalam sel pengawal. Baik. Cikgu pergi pula pada tutup. Cikgu nak buat dekat dalam whiteboard ni, tak muat tutup. Tak apa, cikgu terangkan, lepas tu cikgu tulis kat situ. Baik. Macam mana, tadi kita cerita tentang dipanggil mekanisme pembukaan stoma. Macam mana dia boleh buka. Dia punya pintu dia tu kan. Orang kata bukaan dia tu. Jadi kalau tutup ni macam mana dia boleh tutup? Sebagai contoh, ya. Kalau yang sel pengawal tu ambil ion kalium, kalau yang tutup, sel pengawal tu dia akan buang. Dia akan buang ion kalium tu. Konsep dia terbalik je. Yang kamu faham tadi, terbalikkan dia saja. Sel pengawal ambil ion kalium, buka. Kalau tutup, sel pengawal dia buang ion kalium. Jadi dia macam dia. Dengar, elok. Baik. Dalam keadaan mekanisme penutupan stoma, pertama sel pengawal dia akan buang ion kalium. Ya, ion kalium kalau yang buka masuk, ion kalium akan keluar. Akan keluar dari sel pengawal tu basket je. Kalau yang ni masuk, yang ni kamu ceritalah dia keluar. Cikgu tulis kat sini lah. Dia keluar. Dari sel pengawal. Dia keluar. Baik. Jadi bila ion kalium tu keluar dalam sel pengawal, konsep dia sama macam tadi. Ion kalium keluar. Menyebabkan, dia macam ni. Dia terbalik je tadi. Yang ni cikgu padam sikit lah. Dia terbalik macam tadi. Sekarang ni, ni terbuka. Ni terbuka. Daripada macam mana terbuka dia jadi tutup cikgu. Macam pintu kan. Pintu buka, dia tutup kan. Maksudnya ada orang buka, ada orang tutup kan. Sama juga dipanggil stoma ni. Baik. Cikgu terang kat sini lah. Yang ni cikgu padam dulu yang ni. Supaya kamu nampak dia punya explanation. Dah cikgu padamkan di sini sikit. Okey. Jadi nak tak nak dia kena lukis sikit yang baru kamu nampak kan. Dia punya pergerakan Baik. Dia punya pergerakan. Okey, setelah sikitlah. Baik. Ni sekarang ni dia terbuka. Macam mana kita nak bagi dia tutup balik? Pembukaan dia. Baik. Pertama, ion kalium. Ni, yang bintik merah-merah ni ion kalium, dia mula keluar dari sel pengawal, dia keluar. Dia akan keluar daripada sel pengawal. Baik. Jadi ion kalium dia keluar daripada sel pengawal, keluar dari sel pengawal ni, menyebabkan keupayaan air dalam sel ni dia meningkat. Keupayaan air dalam sel meningkat. Macam tu. Bila dia keluar, menyebabkan, nampak ni. Kalau yang ni keupayaan air sel rendah. Kalau yang ni, keupayaan air dalam sel pengawal dia akan meningkat. Kenapa dia meningkat? Disebabkan ion kalium dia keluar. Kamu cakaplah, keupayaan air dalam sel pengawal meningkat. Meningkat. Baik. Jadi bila keupayaan air dalam sel pengawal meningkat, disebabkan ion kalium keluar, apa berlaku? Jadi air daripada mula-mula ion kalium keluar dan air akan mula keluar. Yang kedua, air akan mula keluar. Mana warna biru? Tak ada dah warna biru. Ada ke ni? Cikgu minta. Baik. Okey. Ion kalium pula. Air yang dalam sel pengawal ni dia akan mula keluar. Dia akan mula meresap keluar secara osmosis dari sel pengawal. Kenapa? Disebabkan dalam ni keupayaan air dia tinggi.
kita tahu dekat sel epidermis tu kupayan air dia rendah. Jadi air daripada sel pengawal dia mula bergerak keluar ataupun meresap keluar dari sel pengawal secara osmosis. Kena beritahu lah. Kupayan air dalam sel pengawal meningkat. Air mula meresap keluar secara osmosis. Jadi bila air meresap keluar, cikgu tulis kat sini kan. Air meresap keluar secara osmosis daripada sel pengawal. Okey. Baik. Apa jadi kalau air keluar? Tak, yang ni ion kalium keluar. Ini air keluar pula. Bila air keluar daripada sel pengawal, itulah dipanggil sel pengawal tu kita panggil dalam keadaan flasid. Sel pengawal dia menjadi flasid. Sel pengawal kita panggil flasid. Iaitu menjadi flasid. Iaitu dalam keadaan dipanggil kehilangan air. Jadi bila dia punya sel pengawal tu kehilangan air, lama kelamaan dipanggil bukaan stoma tu dia akan tutup. Kalau yang ni dia melengkuk keluar, yang ni masalah macam berlaku perubahan. Kenapa berlaku perubahan bentuk? Sebabkan air keluar. Air keluar, berlaku perubahan bentuk pada stoma. Dia akan menutup. Dia akan tutup. Dia akan tutup. Jadi seolah-olah dia akan melengkum ke dalam kan? Bukan dia melengkuan dia. Jadi ke dalam. Jadi kamu cakap je, sel pengawal flasid dan stoma akan tertutup. Yang tadi stoma terbuka, yang ni stoma tertutup. Baik, cikgu ulang sekali lagi. Dia konsep dia, kamu terbalikkan yang mekanisme pembukaan dia. Baik, cikgu ulang. Pertama, dalam keadaan, dia terbuka sekarang ni kan. Dia punya stoma terbuka. Pertama, ion kalium dia akan keluar daripada sel pengawal dan menyebabkan keupayaan air dalam sel pengawal dia meningkat. Jadi, dia punya air daripada luar dekat sel epidermis dia rendah. Keupayaan air daripada sel epidermis itu rendah. Jadi, air daripada sel pengawal mula meresap keluar secara osmosis. Dan berlakulah dia punya sel pengawal tu dia akan menjadi dalam keadaan flasid. Dan bentuk dia mula berubah menyebabkan stoma tu akan tertutup. Simple je. Simple sangat. Sangat-sangat simple. Baik, cikgu harap kamu faham. Baik. Yang kedua, tutup. Iaitu kepekatan sklerosa. Kalau buka kepekatan sklerosa, tutup pun sama juga. Dia tengok kepekatan sklerosa dia. Baik, pada waktu malam, cahaya tak ada. Keamatan cahaya dia tak cukup, tak tinggi. Jadi cahaya tak ada. Kita tahu keupayaan sklerosa pada waktu malam dia rendah. Disebabkan sel pengawal dia tak boleh nak menjalankan proses fotosintesis. Dia tak boleh nak menjalankan proses fotosintesis. Kepekatan sklerosa dia rendah. Dia buat kat sini kan. Dia punya kepekatan dia rendah. Kepekatan rendah. Dia buat kat sini kan. Okey. Bila kepekatan sklerosa rendah dalam sel pengawal pada waktu malam, sebab tumbuhan tak menjalankan fotosintesis pada waktu malam, menyebabkan sama macam tadi, keupayaan air dalam sel pengawal meningkat disebabkan kepekatan sklerosa dia rendah dalam sel pengawal tu pada waktu malam. Bila keupayaan dalam sel pengawal meningkat, sama macam tadi. Dekat luar sel epidermis tu keupayaan air sel dia rendah. Jadi air daripada sel pengawal mula meresap keluar secara osmosis dari sel pengawal ke sel epidermis dan menyebabkan sel pengawal menjadi dalam keadaan flasid. Dalam masa yang sama berlaku perubahan pada bentuk dipanggil sel pengawal tu
Dan stoma akan tertutup. Dia akan tertutup. Pada waktu malam, stoma akan tertutup. Cikgu ulang sekali lagi. Dia sebenarnya sama. Kalau kamu faham yang atas ni, macam mana sel pengawal tu, dia ambil ayung, dia panggil ambil ayung kalium. Dengan perkataan sukrosa ni, kamu boleh buat dia punya ni. Kamu kena terbalikkan sahaja. Dia punya term dia tu kan. Baik, cikgu ulang sekali lagi. Pada waktu malam, kepekatan sukrosa dia rendah. Disebabkan sel pengawal tidak menjalankan proses fotosintesis. Nampak kan ni? Tiada cahaya, tiada fotosintesis lah. Jadi sukrosa dia rendah, dia akan jadi kurang lah. Jadi dalam dia sel pengawal tu disebabkan keupayaan dia ataupun kepekatan sukrosa dia rendah, yang menyebabkan dalam tu dipanggil keupayaan air dia meningkat. Jadi dia mula keluar. Air daripada sel pengawal mula meresap keluar secara osmosis ke sel epidermis dan menyebabkan sel pengawal lama-lama menjadi flasid. Dan bukaan, stoma tu dia akan tertutup. Simple saja kan. Dia punya penerangan dia. Jadi yang penting dekat sini, kamu kena faham konsep dia kan. Ayun kalium macam mana, kepekatan sukrosa macam mana, dengan macam mana bukaan stoma dengan dipanggil stomata. Kamu jangan ingatlah dipanggil tumbuhan ni contoh. Cikgu macam pelajar tanya cikgu kan. Cikgu, kalau tumbuhan tu tak ada daun cikgu, macam mana dia menjalankan fotosintesis? Tak semestinya tumbuhan tu tak ada daun, dia tak menjalankan proses fotosintesis. Dia juga berlaku pada batang. Dia juga berlaku pada batang. Sama juga dalam batang tu, dia bukan panggil stoma, dia panggil lentisil. Dia lain sikit. Kalau batang dia lain sikit. Baik, jadi cikgu rasa mungkin sampai setakat tu sajalah. Dia punya mekanisme pembukaan dan penutupan stoma. Jadi cikgu harap kamu boleh kamu boleh faham dengan baik. Cikgu doakan. Jadi dipanggil calon yang SPM yang bakal menjawab SPM pada bulan 4 nanti kan. Ni bulan 4 dah kan. Pada 4 bulan kan. Cikgu harap kamu boleh dapat dengan baik, dengan cemerlang. Sedikit sebanyak cikgu harap apa yang cikgu sampaikan kamu boleh faham. Baik. Ada soalan kamu boleh tanya, boleh komen dekat ruangan yang di bawah tu. Baik, jadi kita jumpa dipanggil sesi akan datang. Kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Okey, bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum.